Rumah atau kereta, yang mana patut anda beli dulu? Jom saya jawab dalam video ni. Alright, jom. Beli rumah atau kereta dulu, yang mana patut anda beli dulu? Sebenarnya tak ada satu jawapan yang tepat, sebab benda ni adalah benda yang subjektif sebenarnya. Cumanya ada beberapa faktor lah yang anda perlu tengok dan anda perlu nilaikan. Antaranya nantilah saya sambung, sebab saya tengah mandu. Sampai dekat destinasi nanti saya akan sambung. Alright? Okey, dah sampai dah. Okey, berbalik kepada soalan tadi, yang mana patut anda beli dulu, kereta ataupun rumah? Jawapannya tengok kepada yang mana lebih penting. Sebagai contohnya, anda sekarang dah dapat kerja yang tetap dan anda pun tak bercadang untuk nak tukar kerja ataupun tak bercadang untuk nak pindah. Beli je lah rumah. Macam tu, beli je lah rumah. Dan paling penting, tempat kerja anda dekat dengan rumah yang bakal anda beli. Pengangkutan awam pun banyak. Jadi kan jimat tu. So anda kalau beli kereta pun, dalam situasi anda sekarang ni, kalau anda beli kereta pun anda jarang guna, banyak parking je. Jadi rumah adalah yang terbaik untuk anda beli. Setuju? Kalau kata kereta pula, anda perlukan sebuah kereta untuk ulang alik ke tempat kerja, dan komitmen kerja anda perlukan kereta. Sebagai contohnya, wife saya sebelum ni bekerja sebagai merchandiser kepada satu brand ni. Jadi kereta sangat penting untuk beliau, sebab tuntutan kerja beliau banyak kena travel. Dan travel pula bukan dekat kan. Daripada Penang pergi ke Ipoh untuk check stok, nanti ada meeting dekat KL, kena turun KL. Jadi kereta sangatlah penting untuk beliau. Dan mungkin untuk orang lain pun penting juga. Ada kerja yang memang melibatkan kena pakai kereta. Kalau macam saya pula, kan, saya pergi kerja, saya boleh je naik motor. Tapi kerja saya ni banyak jumpa klien. Kadang-kadang tak berapa manis lah kalau saya menggunakan motor untuk pergi jumpa klien. Bukan tak manis di pandangan, tapi tak manis untuk saya juga. Kan naik motor panas, sampai muka dah berminyak, berpeluh kan. Lepas tu paling tak boleh belah adalah kita punya baju pun dah start basah, berpeluh-peluh. Lepas tu nak jumpa klien, nak close deal pula. Tak kena lah kan. Klien tengok apa kena dengan Nizam ni, kan. Orang kata apa, berdaki je. Kan. So itulah yang pertamanya, kena tengok pada mana yang lebih penting untuk anda. Ada orang yang macam saya cakap tadi, kerja dah tetap, jadi beli je lah rumah, dan tak bercadang pun nak pindah ataupun nak tukar tempat kerja. Beli je lah. Tapi ada setengah orang yang kereta ni sangat penting, tuntutan kerja dia memang kena guna kereta. Jadi kereta untuk pergi cari rezeki, dah boleh beli rumah lepas tu. Tapi janganlah macam ni. Ada tak di antara anda yang beli kereta tapi parking, pergi kerja naik motor juga? Sebab apa? Malas nak hadap jam. Jadi dalam situasi ni, fikir banyak-banyak sebelum anda nak buat apa-apa loan. Tak kisahlah loan rumah ke loan kereta. Loan rumah 30 ke 35 tahun, loan kereta 7 tahun, 9 tahun. Semua tu perlukan duit. Jadi rancang elok-elok. Saya ada lagi nak sambung ni, tapi nantilah saya sambung dekat dalam. Alright? So, okay, stay tune. Apa-apa pun tepuk poket sendiri. Sebabnya beli rumah ataupun beli kereta, kedua-duanya perlukan duit. Sebagai contoh, kalau anda nak beli rumah, paling kurang pun anda perlu ada simpanan, at least 10% down payment. Minta maaf, tadi saya cakap sampai at least 10% down payment kalau anda nak beli rumah. Saya sambung video ni dekat dalam kereta, sebab tadi saya dah record panjang lebar, tapi apakan daya, sound dia tak berapa cantik, bunyi bising. Maklumlah mikrofon tak ada. Okey, kalau nak beli rumah,
Itulah kos-kos yang anda perlu ambil kira. At least lah anda kena ada simpanan 10% down payment. Kalau nak beli rumah 200,000, at least kena ada RM20,000 dah dalam tangan. Untuk anda yang baru bekerja, mungkin RM20,000 tu belum lagi ada. Dan kena ingat, waktu nak beli rumah, anda kena ambil kira pelbagai lagi kos ataupun fee yang terlibat waktu nak beli rumah. Sebagai contoh, ada lawyer fee, ada apa? Stamping duty ataupun duty stamp. So inilah kos-kos yang terlibat. Yang tu belum cerita lagi anda dah beli rumah, nak masuk rumah, mungkin nak buat sedikit renovation, mungkin nak buat orang kata apa, nak buat renovation satu, nak beli perabot lah apalah, tu pun semua kos juga. Dan itu je lah kalau nak beli rumah kan. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan, at least anda kena ada simpanan dulu. Walaupun sebenarnya ada je package-package dekat luar sana yang menawarkan pinjaman penuh, tak perlu lawyer fee dan sebagainya. Selalunya adalah rumah yang undercon lah, rumah baru. So rumah baru ni ada juga dia punya resiko dia. Kalau rumah undercon maksudnya masih lagi dalam orang kata apa, projek nak tengah buat kan, tengah nak buat, pun ada risiko dia. Tu kena belajar dulu ilmu hartanah. Sebab nak beli rumah ni kena ada ilmu. Kalau anda tak ada ilmu, takut tersilap langkah, tersilap beli orang kata apa, hartanah. Sebab loan rumah ni kalau tersilap, susah. Sebab apa, loan dia 30 ke 35 tahun. Jadi memang dalam tempoh tu kalau anda tersilap beli, menyesal nanti. Dan untuk anda yang nak beli kereta, pastikan anda beli kereta ikut kemampuan anda. Jangan beli kereta hanya untuk memenuhi gaya hidup anda. Sebab anda perlu ingat, orang muda ya, anda perlu ingat, perlu tahu antara orang kata apa, penyebab ramai orang blacklist adalah pinjaman kereta. Ni antara angka data yang tinggi. Loan kereta, ramai orang muda yang memang orang kata apa, terjerat tengkuk dia dengan hutang kereta. Sebab kita kena ingat, kalau di waktu usia muda ni, kalau ada peluang untuk buat simpanan, buat pelaburan, maka pergi buat dulu yang tu, yang boleh mendatangkan duit. Sebab kereta matlamat dia adalah untuk point A ke point B sahaja. Jadi untuk orang muda ni kadang-kadang biasalah anda kadang-kadang tersilap langkah. Saya pun macam tu juga, orang muda kan. Jadi saya bercakap berdasarkan pengalaman. Kalau nak beli kereta, belilah ikut keperluan kita. Jangan beli ikut kita punya kemahuan. Sebab apa, nak bayar hutang kereta pun lama, sampai 9 tahun, 7 tahun loan. Kalau kita boleh beli cash, yang tu lain kira, maksudnya kita ada duit. Tapi kebanyakannya memang akan ambil loan. Jadi ambillah loan, buatlah hutang yang berbaloi. Janganlah buat benda yang tak berbaloi. Sebab nak tanggung akibat, kesan akibatnya adalah kita, bukan orang lain. Paling sedih kalau anda ambil loan kereta menggunakan penjamin mak ayah lah, adik-beradik dan sebagainya. Tak mampu bayar, habis anda jeratkan mereka sekali dalam hutang anda. So benda ni memang tak bagus. Jangan kerana benda ni nanti di kemudian hari kan bergaduh, adik-beradik pula bergaduh kan, bermasam muka. Jadi tak best benda ni. Okay, itu sahajalah. Semoga video ni bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ni. Dan paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel kecil saya ni je kan. So itu sahajalah. Alright, Assalamualaikum.